Anda semua, hari ini hari baru, minggu baru 5 November 2018. Okey, terima kasih Pama. Siapa lagi kalau bukan Raifat Zulkifli dan juga Amar Yusof yang dah pernah bersama dengan anda pagi tadi. Okey, dalam jajaran Mentari Minda, dan kali ini untuk waktunya kami pula menemani anda dalam jajaran Janji Temu Santai Berinformasi dan Berilmu. Okey, saya Natasha Aimi di sini ditemani oleh seseorang yang memang jarang-jarang dan tak pernah berlaku lah sebenarnya. Okey, selalunya yang temankan saya perempuan. Hari ini lelaki. Hari ini lelaki. Aku Mio Adlan di sini. Ya, Mio Adlan Mio Adlan. Okay. Betul. Tadi Raifah tersasul nak sebut nama apa. Okay. Mio Adlan jangan lupa. Biasalah kan, sahabat baru. Tu ya kadang-kadang harap tu kekalahan macam insya-Allah. Betul insya-Allah. Ya, mudah-mudahan. Alright, dan Mio, apa yang pastinya di jam yang terbaru di dalam program Janji Temu ini, kita dah pasangkan secara live di Facebook Bernama Radio, video daripada studio Bernama Radio ini. Okey, jadi anda boleh bersama-sama dengan kami kalau studio 0326 7939, ataupun anda boleh sahaja tinggalkan komen anda di Facebook Bernama Radio. Sebabnya kan kita ni ada tetamu yang best sangat untuk anak-anak kita ni, pelajar-pelajar ni. Betul. Kita ada seorang tetamu yang orang kata tu kalau dia hanya melihat nombor. Oh, hebat. Dia setengah orang dia ahli nujum ke macam mana? Dia tengok terpulang lah apa yang dia petik lah sebenarnya. Dia tengok dia, apa yang dia telik tu. Betul. Okey, jadi kita bersama-sama ya dengan Cikgu Rajai Ali. Yang merupakan founder Maths Catch, dan topik hari ini sangat menarik ya. Anak lemah matematik, apa solusinya? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat cikgu Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Okey, baik, dan bila bercerita tentang matematik ni kan, antara subjek macam saya sendiri, saya memang dah banyak subjek saya minati matematik, tapi cikgu janganlah anggap macam tu terror ni. Bagi nombor pusing-pusing boleh jawab ni. Sekejap lagi dia bagi calculus sekarang. Kan, matilah kita kan. Okey, tu zaman sekolah. Zaman-zaman remaja dewasa tua ni dah agak-agak lupalah nombor. Semua harapkan kalkulator je lepas ni kan. Betul. Okey cikgu, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mengumumkan peperiksaan bagi murid tahun 1 hingga 3 akan dimantau lagi tahun depan kan? Okey, jadi Menterinya Dr. Mazli Malik sendiri berkata peperiksaan itu akan digantikan dengan pentaksiran yang lebih objektif mulai tahun depan. Jadi bagaimana respon cikgu tentang hal ini? Okey ke ataupun bagaimana? Okey, bila kita tengok sistem pendidikan kita sekarang sistem pendidikan kita sekarang kalau kita lihat dia bermula daripada tadika, kemudian dia masuk ke sekolah rendah, kemudian dia ada sekolah menengah. So dia ada kemudian baru masuk universiti. Kalau kita tengok tingkat awal sekolah rendah tadika ni mereka belajar dalam keadaan bermain. Dia orang ada aktiviti dan sebagainya. So bila dia masuk ke sekolah rendah, sebenarnya dia ada sedikit macam ada perubahan, kita sebut kejutan budaya kadang-kadang. Ada setengah budak dia tengok apa itu culture shock ni lah. Ya, betul. So ini berlaku. So bila saya sangat teruja sebenarnya bila Dr. Mazli kata dia akan mansuhkan untuk peperiksaan untuk tahap 1, tahun 1, 2, 3. So sebab apa? Kalau kita lihat mungkin ada di kalangan ibu bapa ataupun orang ramai mungkin akan bermain di fikiran apa benda sebenarnya, apa benda yang dikatakan pentaksiran yang lebih objektif. Mungkin bermain di fikirannya. Bila tak ada exam, macam mana kita nak nilai anak kita? Betul. Yang ketiga adalah mungkin juga berkaitan dengan guru. Mungkin adakah guru kita akan dibebankan dengan kerja-kerja yang baru? So kalau pandangan peribadi saya, pentaksiran lebih objektif ni sangat bagus sebenarnya. Bila kita masukkan sebenarnya dia sangat powerful. Sebab di sinilah cikgu sebenarnya akan ada lebih banyak ruang untuk kita sampaikan ilmu tanpa kita disekat dengan peperiksaan. Sekat peperiksaan ni maksud dia adalah kita terpaksa kejar silibus tau. Bila dekat bila kita nak dekat dengan exam, kita terpaksa kejar silibus kita. So ini sebenarnya akan bagi cikgu dalam keadaan dia tak ada sebenarnya bila kita nak mengajar tu. Ilmu sepatutnya disampaikan dalam keadaan yang lebih besar, sebab ini peringkat ini baru budak tahun 1, 2, 3. Sepatutnya kita fokus pada 4 perkara, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga manusiawi. Ini adalah benda asas perkara yang patut kita fokuskan, bukan yang kita nak
anak kau dapat A, anak ni dapat B. Jadi kita bandingkan macam tu. Okey, saya rasa itulah yang perlu diberi kefahaman kepada ibu bapa saya rasa. Sebab kita dah maklumlah dah bertahun-tahun kan macam tu. Sekolah, Kita dah akhir terlalu tahun, biasa sebenarnya. kan tengah tahun, akhir tahun nak nilai kebijaksanaan anak ni, dia akan dapat A tu bijak sangat ni anak ni. Betul. Tapi kesan dia bagaimana cikgu kalau kata kita lihat untuk macam bila mereka dah habis ataupun macam lah ke peringkat yang seterusnya, ke peringkat menengah, ke peringkat universiti ataupun selepas bekerja nanti. Adakah ianya akan menjadi lebih baik atau bagaimana? Sebab kita selalu baca macam ni, student dapat A je confirm kerja bagus. Okey. Kita kan ada mindset yang macam tu kan. Okey, dia macam ni. Kita kena faham, bukan A tu yang akan menjadikan dia somebody. Kita kena faham benda tu. Sebab A untuk kita tengok level dia macam sekolah menengah, mungkin kita kena dapat A sebab kita nak minta beasiswa ataupun kita nak pergi ke universiti yang lebih baik. Tetapi itu bukan satu jaminan bila dia dapat A dia akan dapat kerja yang baik. So orang yang tak dapat A, dia tidak boleh jadi orang yang berjaya. Ini dua benda yang berbeza. Sebab berjaya ni kalau kita tengok konsep dia adalah, kalau kita pengalaman kita sendiri bila saya mengajar, saya tengok ramai pelajar-pelajar kita yang bukanlah pelajar tu dia macam dia pandai sangat, tapi dia masih lagi boleh jadi somebody, masih lagi menjadi orang yang berjaya. Disebabkan apa? Dia faham bahawa untuk berjaya adalah konsep dia bukan A tu. Konsep dia berjaya adalah kita mesti kena ada kesungguhan, komitmen yang tinggi. Bila kita belajar, walaupun kita tak dapat A, tapi bila kita belajar dengan sungguh-sungguh, so kesungguhan itu yang kita nak bawa bila kita keluar daripada alam persekolahan. Itulah sebab dunia kan sekarang macam zaman-zaman kita dulu lah. Saya tak tahu boleh cakap bagi pihak Natasha ke tidak lah kan. Tapi zaman-zaman saya dulu, ialah semua mengejar dengan abjad A tu. Nak A. Tapi itu belum ada timbulnya A+, A- dan sebagainya. Tu lagi lah. Zaman tu baru A lagi. Itu pengsan lah kan. Sebab sekarang ni orang bukan setakat kejar A, orang kejar berapa. Kalau A tu betul. bukan setakat berapa A. A tu berapa jumlah dia? Adakah 80 A ataupun 98 A? Dia spesifik lagi. Sampai macam tu sekali. Macam tu sekali kan Aisyah. Saya pun jarang nampak huruf A ni masa belajar dulu. Okey, baik. Okey, jadi cikgu mungkin boleh bagi sedikit gambaran bagaimana pula untuk pelajar itu sendiri bila adanya pentaksiran lebih objektif ini, kesungguhan belajar itu bagaimana pula? Macam mana nak? Adakah macam dah sekolah tak ada exam, let je lah kan. Ataupun macam mana? Okey, kita tengok macam ni. Yang untuk peringkat fasa yang pertama ini, kerajaan fokus pada tahun 1, 2, 3. Kita kena tahu, budak tahun 1, 2, 3 ni memang budak. Dia belajar memang dia main. Proses belajar untuk budak dia memang bermain. Itu fitrah dia. Dan kita sepatutnya menggalakkan dia main lagi. Sebagai satu contoh, kita jangan kata bermain ini adalah satu kesalahan dalam belajar. Bahkan kalau saya sendiri mengajar pelajar, kalau budak tu tak main, itu satu dosa. Sampai macam tu. Konsep lah. Sebab contohnya bila kita ada setengah pelajar, bila kita ajar dia 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi tak semua budak 2 tambah 2, 4 dia clear. Dia tak faham benda tu. Jadi macam mana cara kita nak ajar dia 2 tambah 2 sama dengan 4? Adakah kita perlu buat latih to be banyak-banyak? 1 tambah 3, 4. 2 tambah 2. Itu mungkin zaman dulu mungkin macam tu. Tapi zaman sekarang sebenarnya kita boleh tukar cara kita mengajar. Contohnya, kita boleh ambil contoh macam saya biasa, kita akan beli satu paip, kita akan beli guli, dekat bawah dia ada mangkuk, dan kita akan tunjuk kat dia, okay, adik ni ada 2 biji, 2 guli merah, 2 guli biru. Kita masukkan, kita kira sama-sama. Satu, budak sangat suka benda tu. Sebab belajar dalam bentuk bermain sebenarnya. Dan inilah proses untuk dia. Dah lebih visual sebenarnya kan. Dia ada visual, dia ada kinestetik kat situ. Baik. Dan inilah proses untuk budak tahun 1, 2, 3, dan inilah yang kita patut fokuskan untuk dia orang. Maksudnya kan lebih berkesan lah. Mereka akan lebih ingat lagi lah kalau kita teknik ini ya. Sebab kita belajar dalam bentuk aktiviti. Baik. Yalah, yang itulah kan lagi terkesan lah. Okay, so kita cerita balik tentang apa yang kita sebenarnya nak bawakan kepada pendengar-pendengar semua tentang matematik. Bila matematik ni sebenarnya macam kita tahu juga, kalau murid-murid dekat rumah sekarang bila dia dengar matematik tu, ada 2 je dia punya tanggapan dia. Satu, okay, matematik best. Satu lagi, matematik Allah malahnya macam dan sebagainya kan. So semua yang boleh faham matematik ni, so apa isu sebenarnya? Kenapa pelajar lemah dalam matematik ni secara general ataupun secara umumnya ni? Okay, pengalaman saya bila saya go through lebih kurang 10 tahun, saya tengok kita dapati ada 3 benda yang menyebabkan pelajar yang lemah dalam matematik. Yang pertama, dia ada masalah halangan dalam minda, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil mental block. Mental block. Itu yang pertama. Ini paling besar sebenarnya. Mental block ni
paling besar. Sebab ada setengah budak, dia belum tengok soalan, dia kata, cikgu tak payah ajar lah, saya tak boleh. Ada setengah macam tu. Belum tengok soalan lagi. Cikgu tak payah ajar lah, cikgu memang kita tak boleh buat soalan ni. Okay. Itu ada setengah macam tu, mental block. Yang kedua ialah dia tak nampak big picture. Dia tak nampak apa pentingnya matematik ni. Kat mana perlu guna matematik ni. Dia tak nampak benda tu. Dan yang ketiga adalah dia tak ada satu teknik ataupun sistem ataupun strategi yang sesuai dengan diri dia. Itu ada 3 benda. Tak dapat tackle dia lah ni. Ya. Okay. Jadi 3 benda yang menyebabkan dia tak boleh kuasai matematik tu. Okey. Itu Okey. isu-isu yang Paling selalu dikaitkan lah. paling besar adalah mental block. Mental block tu lah. So kalau dia dah tak nak, Minda kata tak nak lah tu. Betul? Dia tak dia Kalau macam, kita boleh pecahkan mental block ni, macam mental block, dia ada 5 perkara yang menyebabkan mempengaruhi dia. So yang pertama kalau kita panggil B. So B yang pertama ialah dia ada satu benda yang mana dalam kepala dia adalah mungkin dia pernah gagal dulu. Jadi benda tu berulang-ulang menyebabkan dia rasa aku memang tak boleh. Daripada kecil gagal matematik sampai ke besar. okey. Itu bad image. Kita kena pecahkan benda tu. Okey. Yang kedua ialah dia ada masalah dengan bad environment. Persekitaran dia. Bila bad environment dia nak ke depan. Tapi akan ada suara-suara kat belakang. Mengejek semua. Lah. Tak payahlah, tak payah belajar lah, kamu tak boleh. Itu yang mempengaruhi dia. Yang ketiga ialah dia ada masalah dengan bad system. Dia ada masalah dengan sistem. Dia masalah yang tadi tu, dia tak ada strategi yang betul. Yang seterusnya ialah referral. Dia tak ada modul, dia tak ada orang yang mentor yang boleh bagi tahu dia cara ni salah. Ramai pelajar, saya tengok ramai pelajar saya yang mana dia dah tahu dia dah gagal. Contoh pelajar tingkatan 5 matematik tambahan, saya ajar matematik tambahan. Ada setengah pelajar saya, dia memang dah gagal daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Dia dah tahu cara tu gagal tapi dia masih lagi nak buat cara tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada satu orang yang akan bagi tahu cara ni salah, kenapa kan masih lagi nak buat benda yang sama. Betul. Sebab bila nasihat, bila orang tanya macam mana nak kuasai matematik, kita selalu sangat bagi cara umum. Nak pandai matematik kena buat latihan banyak-banyak. Persoalan dia, adakah betul benda tu? Yang kata banyak soalan tu berapa banyak? 5 soalan, 10 soalan, 100 soalan, budak tak clear kat benda tu. Tak spesifik. Sebab tu kita perlukan satu orang bagi tahu, untuk bab ni kau kena buat paling kurang 15 soalan. Untuk yang ni kau paling kurang kena buat 3 soalan. So ada perbezaan dia lah dengan setiap masalah tu kan. Dia tak boleh nak buat orang kata satu kesimpulan umum untuk buat semua benda yang sama. Betul. Okey, baik. Itu tadi cikgu kongsikan diri kan. Yeah. Ya, halangan-halangan lah untuk pelajar ni tolak subjek matematik ni. Nak jadikan mereka cintakan matematik tu bagaimana? Katalah belum sampai lagi tahap mental block tu kan orang kata kan. Tapi dia tak nampak kecenderungan sukakan matematik ni sebab dia dah mula dah rasa macam okey, tambah tolak ni aku dah power dah. Kan tiba-tiba kat darab ni dah tiba-tiba macam dah ada kali dah ada bagi. Saya rasa susah lah darab ni kan. Macam susah lah darab ni. Dia dah tunjukkan kurang minat pada matematik. Jadi nak melahirkan rasa cinta matematik tu bagaimana? Okey, ada banyak cara sebenarnya. Kita tengok level budak tu. Sebagai satu contoh, kalaulah anak kita level macam tadi tadika ataupun sekolah rendah, saya selalu cadangkan apa perkara yang ibu bapa boleh buat, boleh bantu anak dia. Contoh waktu kita nak pergi pasar raya contohnya, kan kita jam, ada kereta kat depan. Mak sebenarnya boleh tengok, boleh tunjuk kat anak tu. Tengok tak ada nombor kat depan tu. Kita boleh bermain-main nombor dengan anak kat situ. 2 tambah 2 berapa, kita tengok nombor kereta depan tu. Macam tu lah. Bila dah sampai kat lah tu. dah sampai kat pasar raya, apa kata suruh tolong anak tolong kira kan? Congak ke? Tak, itu takut kadang-kadang bapak dia pula salah kira. Bila tanya salah kira tu salah kira isteri ke macam mana? Itu. So itu salah satu cara yang boleh mengajar lah secara tidak langsung lah kan, kita tengok mendekatkan level dengan dia. Banyak cara. Kita sekolah rendah yang lebih tinggi sikit, 4, 5, 6. Okey, saya ada satu budak kita mengajar. Satu tajuk purata. Purata ni lah dia ada nombor 30 tambah, kemudian kita bahagi. Itu konsep dia. Tapi budak tu tengok soalan, dia terus cakap, Allah bosannya. Saya dengar tu, alamak, budak tu terus cakap bosannya. Bosan sebab dia terror ke? Bosan sebab dia tak tahu nak jawab tu? Ada banyak sebab sebenarnya. Ada banyak sebab. Sebab waktu tu kita tengok budak tu terus cakap bosannya. Lepas tu saya tengok ada seorang kawan dia kena nakal sikit. Saya tengok dia duduk lipat kertas, saya tengok dia main jet. Lepas tu saya tengok, okey, nampak itu. Lepas tu saya tanya. Dahsyat juga ni. Saya tanya. Cikgu kena jadi saintis ni. Saya tanya dengan pelik, siapa nak main jet? Semua orang cakap nak main jet. Okey, kalau itu
kita kata okay, kita buat aktiviti, kita nak belajar tajuk parietal, kita main jet. Okey. Jadi saya kata okay, kita pecah kumpulan. Kita buat 2 kumpulan. Ini salah satu yang kita buat. Maknanya kita pakai aktiviti. Kalau di tempat di cara kita di Maxcast kita sebut APS. Aktiviti perkaitan sebenar. Ini teknik dia. So itu kita bagi untuk kita mengajar tajuk parietal dia contoh seseorang kena buat, setiap kumpulan kena buat jet. Lepas tu seorang kena tukang baling, seorang nanti jet yang jatuh tu nanti kita buat pengukuran. Pengukuran tu lah data dia. Ini dah nampak masuk ni ni. Betul. Tak, ini masih bukan Yelah, fizik, sebenarnya tapi baru matematik peringkat- juga yalah, lah, asal matematik lah. Masih lagi peringkat asas sebenarnya. Betul pengenalan tu. Peringkat asas. Tiba-tiba saya pula yang terbayang ala beberapa puluh tahun dahulu. Punya Nak pelajaran bagi ni. tahu berapa tahun ke tak payah lah. Tak okey. cukup lah. Biarlah rahsia. Ha. Okey, baik. Right, dan kalau kata Cikgu boleh kongsikan tentang Maths Catch sendiri. Jaminan Okey. mereka yang pergi ke Maths Catch confirm fall in love punya lah dengan subjek matematik. Maths Catch ni apa benda apa sebenarnya? Mula-mula. Ya. Adakah dia satu institusi ataupun macam mana boleh cikgu boleh tolong huraikan? Okey, Maxcast adalah pusat latihan khusus untuk subjek matematik saja. Kita bermula daripada tahun 1 sampai tingkatan 5. Kita tak ada subjek lain. Memang kita buat Matematik. Matematik saja. Ya, matematik saja. Sebab kepakaran kita di Maxcast adalah kita membantu ibu-ibu yang ada anak kelas belakang sebenarnya. Yang ada anak lemah dalam matematik, yang tak minat, yang tak fokus untuk lebih gairah dan teruja untuk kuasai matematik. Ini Maxcast salah satu benda yang kita lakukan lah. Kita tengok dia punya level dia, apa masalah dia dulu. So kalau dia ada masalah dengan minat, dia tak minat, dia ada mental block. So solusi dia adalah kita menggunakan aktiviti. Ini dia. Kalau umur lah. Ikut umur lah, peringkat umur lah. Ikut umur. Ada macam tadi saya sebut tadi, ada setengah pelajar mereka ni tak ada teknik, mereka tak ada strategi. So kalau yang jenis macam ni, kita kena bantu mereka menggunakan teknik lah. Macam kita ada banyak teknik lah. Contoh teknik AGB, kita ada teknik ulat gonggok dan macam-macam. Tengok level dia tu. Teknik ulat gonggok cikgu. Tiba-tiba seronok pula dengar apa benda ulat gonggok ni. Budak lah sebab budak, kita create tu sesuai dengan budak tu. Dan juga umur yang mana yang terlibat di Maths Catch ni berapa dia punya range? Tahun 1 sampai tingkatan 5. Sampai tingkatan 5 lah. Sampai tingkatan 5. So boleh belajar AdMath semua lah. Ada. Matematik dengan matematik tambahan. Itu kita punya tempat kita lah. Dan adakah dia pembelajaran seperti kelas biasa macam tuition yang ada di luar sana ke atau kelas-kelas tambahan? Macam mana cara selain daripada aktiviti yang ditawarkan oleh Maths Catch? Okey, kalau di Maths Catch kita sebenarnya kita fokus kepada kita punya fokus pada penyusunan modul dan juga program. Contoh macam ni kita tengok ramai pelajar kita lemah, contohnya bila dia darjah 6 ataupun dia tingkatan 3. Apa masalah, apa isu dia? Sebab matematik ni adalah subjek yang berkait-kait. Bila dia tingkatan 3, dia lemah tingkatan 1, tingkatan 2, dia akan lemah tingkatan 3. Bila sebab dia punya basic dia lah kan. Sebab basic kat situ. Jadi apa yang kami buat di Maxcast adalah kita ada modul. Kita ada sediakan modul yang kita buat sendiri ikut pengalaman kita. Modul untuk budak lemah macam ni. Apa yang dia kena buat dulu. Kalau dia memang dah pandai, kau tak payah buat modul ni, kau terus skip, kau terus buat modul ni je. Jadi dia masuk dalam kelas. Jadi kita macam tempat kita ada 2 hari. Dia mesti kena datang 2 hari. Hari contoh kalau kelas tu Sabtu Ahad. Sabtu kita buat revise balik. Ingatkan balik. Hari Ahad dia akan belajar yang terkini. Kita akan buat lebih kurang dalam 4 bulan atau 5 bulan. Sebab hari Ahad tu dia akan belajar yang topikal lah. Maknanya kalau dia darjah 6, dia akan belajar darjah 6. Selepas 4 bulan tu, kita akan ubah kita punya program. Dia akan lebih kepada kita panggil kita nak revise balik apa yang dia dah belajar. Kita ingatkan balik. So dalam journey dia 1 tahun tu kita akan buat dia ada stop macam kita nak gunung lah. Bukan kita terus naik. Kita akan jalan ke bengkok-bengkok, kemudian kita akan berhenti sekejap rehat kat satu tempat. So macam tu juga dalam jenis 1 tahun dia ada waktu cuti sekolah kita akan ada bootcamp untuk kita ingatkan balik apa yang dia belajar tadi. Ini antara yang kita buat lah. So jadi dia tak boleh harapkan satu kesimpulan ataupun result yang sangat-sangat instant lah sebenarnya kalau begini. Dia memang kena ikut dia punya aturan, dia ada prosedur dia dan sebagainya, step-step je. Ya betul. Dia sebenarnya kita kena faham belajar matematik dia adalah satu proses. Dia satu proses. Sebab matematik adalah subjek yang berkait-kait. Sebab macam kami di Maxcast kita adalah specialist. So bila specialist yang datang tu lemah sungguh-sungguh. Bukan yang lemah betul-betul yang sikit-sikit tak ada. So kalau yang dapat kosong tu biasalah.
Dapat markah kosong, dapat 7%, 20%, dah lemah. Lepas tu dia juga ada masalah duduk kelas di belakang. Tak ada, yelah, tak ada Dia tak ada peluang motivasi, untuk, yes. dia tidak dapat, mak dia pun sebenarnya bila datang tu ada je setengah yang bagi tahu, mak dia kata anak saya memang tak boleh, cikgu saya dah hantar banyak tempat dah, memang tak boleh budak ni. Mak sendiri yang cakap benda tu. Jadi kita dengar benda tu. Jadi kita tahu apa isu dia. Betul. So isu-isu macam ni ada cara untuk kita baiki dia. Ada cara untuk kita baiki dia dan ada cara juga sebab benda ni kita akan buat dua hala. Satu untuk anak, satu lagi untuk ibu. Baik. Kita ada hari konsultasi untuk ibu. Itu penting. Maksudnya di Maths Catch bila situasi macam itulah kata anaknya memang lemah sangat mata pelajaran matematik dengan yelah mak pun rasa macam memang tak peluang dah ni nak bagi pandai matematik. Testimoni di Maths Catch sendiri. Adakah anak tu lahir memang totally different dan memang wow. Minat gila dengan matematik memang ni. Tiba-tiba keluar memang boleh jadi boleh memang jutawan ni. Okey, dia ada dua Kita kena tahu. Satu minat, satu lagi dia kuasai matematik. Okey, lain Untuk dia lain. Okay. Untuk minat matematik kita boleh buat dengan cepat. Satu hari program kita boleh tarik minat budak tu. Kita boleh change dia punya minat. Untuk kuasai matematik, ini proses. Yang mana kita perlu buat dahulu. Yang mana kita perlu buat dahulu ialah kita kena fokus pada minat dulu. Tarik minat dia dulu. Bila dia rasa macam best je belajar ni, macam best je, itu peranan cikgu lah. Itu peranan cikgu untuk tarik minat dia tu. So bila dia dah minat, lepas tu baru kita bawa dia sikit-sikit. Kita untuk bawa menguasai pula. Ya. Sebab dia macam ni kalau macam dalam matematik kita kata lah titik tengah tu kita panggil asalan, kosong. Bila kita bagi ilmu, dia akan pergi sebelah kanan, positif. 5%, 10%, dia makin lama makin banyak. Di sebelah kiri sebenarnya negatif. Negatif 10, negatif 20, negatif 50, negatif 100. So kalau dia budak tu, dia ada masalah dalam matematik sebelum ni, dia bukan bermula dengan kosong. Kita kena faham benda tu. Dia memula dengan negatif. Dia dah dekat negatif dah kan. Bila kita bagi knowledge, memang dia meningkat. Tapi dia masih lagi dalam negatif. Negatif 50, dia pergi negatif 40. That's why perkara penting ialah bagi minat dulu. Sampai titik kosong. Bila titik kosong, baru paham dengan teknik. Baru dia akan pergi dengan cepat. Yelah kalau tak minat kan, kalau kita dah ajar teknik pun dia tak akan melekat jugalah kan sebab dia tak minat. Okey, contoh menarik minat pelajar-pelajar ni cikgu sikit daripada Maths Catch punya skill. Contoh dia apa? Satu contoh yang boleh cikgu kongsikan? Okey, macam saya sebut tadi, yang macam kita punya course sebenarnya kita menggunakan activity. Kita menggunakan teknik activity. Itu yang kita biasa buat. Sebab kita tengok yang aktiviti yang kita buat, dia ada aktiviti yang individu, kita juga ada buat yang aktiviti yang jenis berkumpulan yang kita buat. Macam yang baling jet tadi tu lah. Ya, betul. Salah satu je lah. Ya, itu salah satu. Okey, baik. Ni sahabat kita di Facebook bernama Radio, dia kata Haji Masadun ni katanya setuju dengan cadangan YB Mazli. Memang patut dimasukkan peperiksaan untuk tahun 1 sampai tahun 3. Sebab umur macam itu masih lagi sesuai untuk belajar dan bermain. Masih lagi sesuai untuk belajar sambil main lah tu. Tapi ada juga ibu bapa yang tak setuju sebabnya penting diri sendiri. Nak lagak lah tu dengan orang lain. Konon anak dia seorang je yang pandai. Kan? Tanpa fikir emosi dan keperluan anak tu sendiri. Itulah juga ini rasanya dia lepas geram betul tu. Kan? Itu sebenarnya dia, sebab tu saya kata dia ada environment sebenarnya. Satu environment untuk budak, satu environment pada parent. Tapi sekarang parents pun kawan-kawan dia. Betul. Kan betul juga tu, saya setuju juga kan. Saya siap menjadi parent ni. Educate ni sebenarnya sebab tu kalau kami di Maths Catch kita educate dua hala. Bukan untuk budak saja, parent sama. Okey. Cikgu satu lagi. Bila dengar cikgu tuition je dia jadi menarik. Cikgu kat sekolah je jadi hilang tarikan. Nampak? Jadi macam mana? Sebab pergi sekolah ni hari-hari. Tuition mungkin ambil hari-hari, mungkin seminggu sekali. Kan ya? So jadi adakah ini juga sebenarnya mempengaruhi minat belajar tu? Okey. Yelah tengok cikgu boleh pula buat aktiviti. Bila sampai lah otak dah tak jalan dah ni. Macam mana? Ya cikgu. Adakah macam sistem pendidikan itu sendiri kena upgrade ke bagaimana? Okey, kita tengok macam di sekolah mereka dibebani sebenarnya kalau saya lihat dibebani bukan mengajar saja. Cikgu juga terpaksa buat kerja banyak benda. Setuju? Kalau di tuition kita tak buat benda lain. Betul. Kita fokus benda tu je. Math. Kalau kita macam kita di Maths Catch lagi lah. Memang math je. Daripada pagi sampai petang kau buat math je. Jadi cikgu-cikgu kita memang kerja kau menggaji tentang benda tu saja. Baik. Dan tuition pula bukannya daripada pagi sampai petang. Betul. Contoh kalau kita hari Isnin, Kira tuition 2 jam malam je. Habis tu yang cikgu yang masuk pukul, yang kalau macam kita cikgu full time kita kan, tuition full time. Tapi kalau dia masuk pukul 2:30 petang, habis tu dia buat apa? Itulah masa dia. Dia akan kaji, dia tengok apa benda yang budak dia. Sebab kita kena faham ada budak terkesan dengan kinestetik.
dia suka dengan benda yang bergerak. Pergerakan, yes. Ada budak yang terkesan dengan visual. Setuju. Jadi cikgu, kalau kita cikgu tuition, dia ada banyak masa sebenarnya untuk kenal pasti budak ni macam mana. Macam mana? Oh, budak aku ni kelas tahun 3, kelas A ni memang suka yang jenis suka main-main. Okey, kita buat yang jenis pergerakan. Baik. So nampak kat sini cikgu tu bukan saja cikgu matematik tapi dia juga cikgu macam psikologi juga. Betul, Sebab dia betul. kena faham betul-betul kan karena seseorang betul. murid pelajar tu. Dan ialah seperti macam cikgu kongsikan ni, Hmm. dia fokus berbeza lah dengan cikgu-cikgu kat sekolah. Betul, Kan ha. cikgu kat sekolah ni kan semua dah tahu nak buat juga. Kan dia filing Dia mungkin nak buat tapi dia ada kekangan. Betul, Dia ada kekangan kekangan. tu kan. Tapi tadi cikgu dah cakap kan tadi memang di Maths Cash adanya kelas dari pelajar tahun 1 sampai tingkatan 5. Betul. Tapi macam untuk budak-budak ni lah kalau baru umur 7, 8 tahun sebenarnya, tak ke mereka terlalu sangat untuk dikatakan dengan sebab kerana saya nampak benda ni kalau kita dah kena hantar ke tempat tuition ataupun apa-apa kelas elektif di luar sana, macam satu bebanan yang kita bagi kat budak-budak tu sebenarnya dengan umur yang muda 7 hingga 8 tu. Apa pandangan cikgu? Okey, kita tengok macam ni. Kenapa kita perlu hantar? Kalau saya faham tadi, kenapa kita perlu hantar lebih awal? Okey, kita kena tengok macam ni. Sistem pendidikan kita sekarang ni, kita perlukan knowledge yang lebih besar, lebih banyak. Sebab cabaran dia makin lama makin susah. Itu kita tak boleh nak dapat tak dapat nak tolak benda tu. Sebab dulu-dulu kalau kita tengok, dulu-dulu contohnya nak hafal sifir. Dulu-dulu kita cara macam mana kalau kita ingat zaman-zaman kita hafal sifir? Saya hafal sifir dengan awatan. Yes, betul. Kita kena berdiri kan. Berdiri. Kita kena berdiri je. Siapa tak boleh jawab, tak boleh duduk. Ah. Kan? Kita masuk kelas. Itu sekarang mana boleh buat macam tu. Jadi cikgu terpaksa lebih kreatif. Jadi sebab masalah tu daripada dulu sampai sekarang masih lagi berlaku. Jadi macam mana kita nak atasi masalah tu? Di sinilah pentingnya kita perlu bantuan daripada pusat tuition. Kita ada banyak masa yang kita boleh bagi full untuk kita panggil macam melengkapi lah. Lengkapkan something yang dia tak boleh kuasai. Bukan semua benda. Sebab ada part yang bila cikgu mengajar, contohnya ada 5 subtopik. Satu bab ada 5 subtopik. Dia bukan dia lemah semua, dia lemah sesetengah subtopik saja. Betul. Inilah peranan kita untuk lengkapkan dekat mana yang dia lemah tu. Baik, okey. Baik, dan kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan kami di Bernama Radio, kita bersama-sama dengan Cikgu Rajai Ali yang merupakan founder Maths Catch, okey. Bercerita tentang anak lemah matematik, apa solusinya. Saya nak kongsikan pengalaman saya sendiri sebenarnya kan. Saya tinggal di Kelantan, waktu tu sekolah di Kelantan. Saya memang takut dengan matematik. Terus terang saya cakap. Waktu saya transfer, dah lah kiranya. Dah duduk KL, pergi sekolah. Bayangkan hari pertama saya sekolah tu, kelas matematik, saya dah memang kena berdiri atas meja. Memang saya lemah matematik. Sampai matematik adalah subjek kesukaan saya. Jadi itulah mungkin disebabkan saya setuju cakap cikgu persekitaran kita di kalangan kawan-kawan kita kan. Betul. Dan juga cikgu-cikgu yang mengajar kita tu dia punya tahap sokongan dia tu bagaimana. Kalau marah lagi lambat pandai. Itulah kan. Macam tu kan umpama dia kan. Tak, tapi saya juga berminat dengan apa yang cikgu cakap tadi sebab bukan saja dengan anak-anak atau murid-murid yang sahaja yang di ketengah ni. Kadang-kadang mak bapak juga dah terlebih orang kata kiasu juga bab benda ni. Sebab saya dengan tak malunya nak mengaku, anak saya baru darjah 2 dah ada WhatsApp group. Dan di mana mak bapak dekat dalam tu, hari tu bawa exam, hari tu bawa periksaan, kita ada soalan-soalan contoh tak daripada sekolah ni. Darjah 2 dah minta soalan contoh sekolah lain. Soalan ramalan. Soalan ramalan. Belum SPM lagi. Pak Ali Nujum lah macam ni. Itulah pasal kan. Okey, jadi itu dia kan kalau kata ada di kalangan pendengar kita anaknya lemah matematik, lemah sangat satu yang tadi cikgu katakan kalau kata sikit-sikit lemah pun boleh datanglah ke Maths Catch. Boleh. Ataupun yang dah memang hebat sikit boleh menguasai tapi nak lagi hebat lagi, nak master mengasahkan lagi. Nak kekalkan dia punya tahap pun boleh. Tengok level. Sebab kita ada modul-modul yang kita buat ikut pelbagai modul lah. Okay. Sebab dia bermula daripada yang paling lemah lah. Kemudian yang sederhana, kemudian yang level yang dia nak konsisten saja. Okey. Abdul Harun Atan, saya memang pandai matematik. Saya memang mahir kira nombor. Sama, saya pun sama. Cik Dul lah. Saya pun tengok juga kira nombor tu. Kira nombor tu kan. Pecahan tu habis dah saya. Okay. Testimoni di Maths Catch sendiri cikgu. Kan bagaimana? Mungkin ada cikgu boleh kongsikan student yang memang akhirnya cemerlang dalam peperiksaan matematik. Ataupun ibu bapa mereka ke sebagainya. Yes, macam terima kasihnya cikgu Rajai, thank you dia kata. Okey, kita ada satu
seorang parent daripada KL. Dia pernah datang, anak dia memang sangat lemah dalam matematik lah. So masa dia bagi tahu tu, saya tengok dia sebenarnya dia soalan pertama dia tanya tu daripada saya, cikgu boleh lagi tak? Boleh meningkat tak? Jadi saya macam pelik sikit kenapa dia tiba-tiba soalan tu yang dia nak tanya dulu. Relax dulu. Sepatutnya saya tunggu saya tanya soalan pasal anak dia dulu, berapa markah apa semua. Itu tapi saya tengok dia macam terlalu mendesak. Dia macam dia nak tahu boleh ke tak boleh. Kemudian saya pun tanya, anak dia dapat berapa markah? Kemudian apa isu dia? Dia kata anak dia suka khayal, cikgu sekolah beritahu khayal, dia ada hantar banyak pusat tuition. Lepas tu saya kata kalau ikut ni boleh. Bila saya cakap je boleh, dia terus muka dia terus orang kata macam bercahaya, dia jadi macam teruja tau. Sebab dia rasa macam betul ke cikgu ni kata boleh. Sebab banyak tempat yang dia dah cuba dan tak nak terima anak dia. Jadi perkara pertama yang saya buat adalah bila saya go through dengan budak tu, saya tengok masalah dia ialah dia hilang keyakinan dia. Sebab dia dah biasa gagal benda tu. Dan sebenarnya saya juga ada pengalaman benda tu. Masa zaman sekolah saya memang budak kelas belakang juga. Jadi bila dia kelas belakang, saya kelas belakang, jadi benda tu mesh. Saya tahu. So boleh orang kata boleh kait lah. Saya boleh juga faham relate. perasaan dia sebab saya juga faham perasaan mak saya. Betul. Ketika dalam keadaan macam tu. Mak saya sekolah tinggi. Jadi bila kita lemah dalam benda tu, jadi macam mana saya boleh counter benda tu? Jadi saya guna pengalaman saya ketika tu, saya boleh bangkit. Jadi saya tunjukkan dia ada beberapa benda part yang saya buat untuk dia. Dan akhirnya budak ni daripada masa dia masuk tu nama dia Batrisha kalau saya tak silap saya. Budak ni. Umur berapa cikgu? Masa tu dia UPSR. UPSR Janam. UPSR 3 tahun lepas. Ini yang paling saya ingat sekali lah. Ada ramai student kita tapi ini yang paling teruk sekali. Antara ramai-ramai yang teruk, ini yang paling teruk. So maka dia 7% je. Waktu mak dia tunjuk dalam kita 7%. Tapi dalam peperiksaan sebenarnya dia dapat B. Mak dia target lulus je. Alhamdulillah. Kalau macam kita di Maths Cash, kita fokus kepada improve. Bukan A sebagai objektif. Betul. Tengoklah level kau. Janji ada peningkatan. Ya, tengok level dia. Kalau anak puan memang teruk sangat 7%, puan nak target A macam kita kena tengok masa. Kita kena tengok masa juga. Iyalah. Jadi kalau ikut pengalaman kita, itu yang berjaya buat. Rekod yang terbaik, kalau tengok masa daripada E, dia pergi sampai B. Ada dengan C pergi A tu terlalu ramai. Sebab kita tengok sebab AC tu dah average dah sebenarnya kan. C dah average sebab budak yang C dia ada dua sebab. Kalau yang E ni dia tak ada asas. Yang C dia bukan asas, dia ada teknik. Kita betulkan dia punya teknik, dia akan terus. Dia akan terus lah. Ini pada mereka yang tak ada basic konsep tu. Basic tak ada, kita kena buat benda tu. Okey, baik cikgu. Itu dengan teknik dan sebagainya, skills kan yang cikgu kongsikan kan. Bagaimana untuk pelajar-pelajar lemah matematik ini kan? Yelah sekali belajar macam ala-ala tak faham, 2 kali belajar tak faham lagi, 3 kali belajar tak faham lagi. Bagaimana sebagai seorang tenaga pengajar kan, cikgu dan juga tim di Maths Catch sendiri sabar sampai dia boleh ubah persepsi dia terhadap mata pelajaran matematik ni. Okey, perkara pertama yang kami buat adalah kita macam tim di Maths Catch, guru-guru kita bagi kefahaman macam mana cara kita nak kenal pasti tanda-tanda kelemahan pelajar. Dia macam doktor. Lemah matematik ni dia macam demam. Demam ada banyak jenis. Demam panas dengan demam denggi. Ubat tak sama. Betul. Okey, demam panas lain, ubat demam denggi lain. Salah bagi ubat kan ayah dengan kan? lemah matematik. So kita akan cuba kenal pasti dengan 5 perkara. Okey, sebab dia nak kuasai susul galung untuk kuasai matematik ada 5. Jadi kita akan check tanda-tanda daripada 5 ni dulu. Macam doktor pula sekarang ni. So dia ada prognosis dia punya diagnosis dia semua dengan kan. situ kita tengok dia ni lemah yang jenis macam mana. So yang pertama ialah kita kena check sama ada kalau mungkin perempuan yang tengah mendengar, okey, ada 5 perkara yang perempuan kena check tentang perempuan. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu lah. Okey. Biasanya ibu. Ibu concern. Terasa bapak dengan. Okey. Okey, kita lihat. Yang pertama adalah kita kena pasti anak kita kuasai tak asas matematik. Yang kata asas tu apa pula? Yang kata asas tu ialah, contohnya ialah dia tahu tak tentang bundarkan. Dia tahu tak soalan tu naik ke turun? Nombor tu besar ke kecil? Dia lepas tak? Kalau macam sekolah menengah, macam mana kita nak kenal pasti asas? Kalau ada sama dengan, sebelah ni tambah, pindah sana dia jadi apa? Minus. Dia ditolak. Dia clear tak benda tu? Itu asas kan? Kalau dia tak boleh kuasai, maknanya anak puan masih lagi lemah asas matematik. Itu susul galur dia yang pertama. Yang kedua kita kena check, dia okey tak asas operasi tambah dengan tolak. Tambah tolak ni macam 2,500 tambah dengan 3.
30. 7,000 jenis macam tu je nombor. Dia lepas tak benda tu? Tambah atau tolak? Yang ketiga ialah dia lepas tak asas operasi darat dengan pagi? Pun sama juga nombor 3,000 tambah 600. Okey tak? Darat dengan 600. Dia lepas tak benda tu? Yang keempat adalah dia clear tak dengan problem solving? Soalan dengan berkaitan dengan penyelesaian masalah. Yang kelima, susul galur yang kelima ialah baru kemahiran fikir aras tinggi. Jadi ada 5, jadi bila cikgu tengok pada budak, dia akan kenal pasti budak ni daripada 5 yang mana satu dia lemah. Yang mana satu yang dia perlukan pendekatan lebih lah. Ya, lepas tu baru kita go deep. Baru kita pergi dalam lagi. Contohnya bila problem solving, dia ada pecahan problem solving. Ada soalan yang berbentuk ayat sepenuhnya. Ada soalan yang jenis table dan juga ayat. Betul. Ada jenis gambar rajah. Jadi kalau jenis macam ni kita nak pecahan-pecahan dia. Okey. Itulah jangan je cikgu ni kan senang dia sabar tau. Jangan. Cikgu pendengar kita ni tanya ni. Bro, Yi Wan Isa, boleh ke ajar student autism? Okey, kalau macam betul. autism kita sebenarnya memang dapat ramai tapi untuk kami di Mathscast kita tak ada kepakaran tu. Buat masa ni kita tak ada kepakaran tu. Jadi kita buat masa ni kita cuma fokus kepada anak yang lemah dalam matematik saja. Lemah tak kisahlah lemah macam mana. Tapi kalau yang macam autism tu dia ada masalah yang lain. Sebab autism tu dia memerlukan kepakaran yang lebih, dia perlukan guru yang ada kepakaran. Yang ada kepakaran. Okey, faham. Okey, jadi Mathscatch pula dengar ceritanya akan mengadakan seminar intensif matematik. SIM, saya dengar SIM card ni. Boleh terangkan sikit tentang program ni, apa objektif dia, bila, di mana dan sebagainya, cikgu? Okey, fokus kita sebenarnya ada 3 perkara yang kita nak tackle. 3 perkara. Yang pertama ialah kita nak pecahkan mental block, halangan dalam minda. Itu perkara pertama. Yang kedua ialah kita nak bagi dia nampak big picture. Kita nak bagi dia nampak gambaran besar. UBSR ni macam mana, apa perkara yang dia perlu tahu, apakah soalan patut dia dahulukan, yang mana patut dia kemudiakan, berapa banyak soalan yang dia patut buat. Dalam waktu cuti sekolah, bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita ada sediakan modul semua. Dan yang ketiga ialah kita nak betulkan dia punya teknik dia. Okey. Contohnya kalau kita tengok ada setengah pelajar dia bukan tak tahu nak buat, tapi tak cukup masa. Ada juga setengah pelajar sebab apa dia tak cukup masa. Contoh kertas 1 kan ada 40 soalan. Kenapa tak cukup masa? Sebab dia buat ikut turutan. Soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kan dulu cikgu pesan kalau tak boleh jawab soalan 1 tinggal. Lompat. Masalahnya dia dah lompat dah. Dia kata dia dah lompat. Lepas tu ulang balik tak cukup masa juga. Why? Sebab sekarang ni kita kena faham ada setengah soalan yang kita perlu baca sepenuhnya. Betul. Ada setengah soalan kita tak perlu baca sepenuhnya, kita baca separuh je. Dan kita buat comparison. Itu teknik. Baca separuh Baca separuh kita dah boleh jawab. Kalau saya tu habis lah tu. Tak, you baca separuh yang soalan yang patut baca semua. Itu masalah. Saya baca dalam soalan. Dia teruk. Ada teknik cikgu ada teknik baca separuh je. Wow. Itu kita kena tahu. Menarik. Rasa ujak je budak-budak balik lah. Boleh masuk datang dengan Mathscatch. Tukar result matematik. Dia lepas SPM dia boleh masuk tak sebenarnya? Baik, itu. So jadi macam mana dia orang nak dapatkan informasi ni? Macam mana dia orang boleh sertai program seminar intensif matematik ni sebenarnya? Okey, yang nak mendaftar, so yang pertama boleh contact kita terus, call kita pun boleh. Okey, di talian 017 33 210 95. Itu satu lagi boleh layari kita punya website lah, www.mathscatch.com. Mathscatch ataupun di Facebook kita lah, Mathscatch Team HQ. Baik, cawangan Mathscatch ini ada di mana lagi, cikgu? Okey, kita ada 10 cawangan kita ada di Lembah Kelang, di Lembah Kelang kita ada di Shah Alam, kita ada di Puchong, kita ada di Rawang, kita ada di USJ, kita ada di Setia Alam. Di Johor kita ada 4 cawangan, kita ada di Pasir Gudang, kita ada di Ulu Tiram, kita ada di JB, kita ada di Lakin. Okey, ada satu lagi di utara. Kita ada di utara, kita ada satu je di Bertam Perdana. Bertam. Okey. Baik, itu dia dah banyak cawangan dah rupanya. Mathscatch ini. Okey, jadi kalau katalah kita nak hantar anak-anak kita kan nak sertai program yang terbaru sekali adalah seminar intensif matematik SIM Catch, betul ke? Pergi ke laman sesawang www.mathscatch.com. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, nombor telefonnya sekali lagi cikgu, apa dia tadi? Okey, 017 33 210 95. Okey, itu dia nombornya 017 33 21 095.
Okey, baik. Sebelum kata kita berakhir, cikgu, harapan kata-kata terakhir cikgu yang boleh kongsikan supaya ramainya kan pelajar-pelajar sekarang ini akan datang yang kan akan suka nombor lagi. ya yang akan sukakan subjek matematik Okey, ni. bagi ibu bapa yang ada anak masih yang sangat lemah dalam matematik, cadangan saya jangan lemah lagi, jangan lemah semangat lagi. Okey. Dan kalau dah usaha dah macam-macam buat, harapan saya jangan putus asa lagi. Percaya dan yakin tidak ada budak yang dilahirkan bodoh. Kita kena tahu benda tu. Yang membezakan antara budak pandai dengan budak yang tak pandai adalah budak yang pandai sudah ada sistem, sudah ada strategi dia. Budak yang lemah dia belum jumpa satu sistem, satu strategi, satu teknik yang sesuai dengan diri dia. Kalau dia jumpa benda tu, insya-Allah dia boleh kuasai dengan cepat. Ya, itu dia. InsyaAllah. Menarik tu, prinsip tu jangan ingat semua orang dilahirkan, ada orang yang dilahirkan tak apa nak bijak. Kita semua bijak sebenarnya. Kita semua bijak. Betul. Cara Okey. kita. Cara nak interpret kita ni. Semua Okey. cara, konsep. Baik. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Rajai Ali yang merupakan founder Maths Catch ya, kerana bersama-sama dengan kita di Bernama Radio. Okey, jadi kalau kata kita nak hantarkan anak-anak kita untuk master lagi dalam subjek matematik, boleh terus ke www.mathscatch.com untuk maklumat lanjut. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Ya, Cikgu. kerana bersama-sama dengan kami ya pada hari ini. Kejap lagi akan ada Kemas Kini Berita Ekstra Bernama Radio. Terus dengarkan Musanta Informasi dan